إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمينا لجميع الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب، وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah Allah, dengan ketentuan Allah yang baik atas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus pimpin kita sehingga akhir hayat kita kelak, insya-Allah, iaitu dalam pimpinan Allah, sehingga kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jika hidup kita dalam redha Allah, mati kita juga dalam redha Allah. Tapi jika hidup kita tidak dalam redha Allah, apa yang kita buat tidak Allah redha. Dan kita takuti mati kita juga tidak di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini, segala perkara, harta, kemuliaan dunia ini Allah bagikan kepada semua orang. Orang mukmin Allah bagi, orang kafir Allah bagi. Tetapi kemuliaan akhirat itu hanya Allah berikan kepada orang mukmin saja. Orang yang Allah kasih, orang yang Allah redha. Sebab itu, jika mana kita ini ghalib dengan benda yang sama, kita khawatir saat kita besok nak jumpa Allah, kita dalam keadaan penuh dengan penyesalan. Alhamdulillah, bulan ni, malam ni kita sambung pembacaan kitab kita. Ya. Maka apabila dibukakan atas itu, qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka apabila dibukakan bagimu, ya, jalan daripada ma'rifah, kenal, bagi hadrahnya Allah. Macam mana nak dibukakan? Pasal apa kita kena buka pula? Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dibukakan, maknanya anugerah. Allah bukakan pada kita, ya, iaitu jalan untuk mengenal Allah.
Mana mujahadahnya? Pada matan hak yang di atas. Bila kita ini ikut jalan orang yang muqarrabin, kita mula nak dekat dengan Allah. Hak atas tu, hak bulan lepas. Kita mula nak dekat dengan Allah, sehingga kan membawa kepada kita jalan haqaiqut tauhid itu. Sebenar-benar mentauhidkan Allah. Kita mula ikhlas. Kita ikut jalan dan kita mula yakin matan yang hak di atas tu. Pada ketika itulah dengan jalan mujahadah ini kita bersungguh-sungguh duduk tempat muqarrabin, nak hampir dengan Allah, nak dekat dengan Allah. Lalu kita benar-benar berada duduk jalan haqaiqut tauhid. Membenar-benar, benar sungguh sampai kepada sebenar-benar tauhid. Jadi kita tak ada mensyirikkan Allah. Kita tak menyekutukan Allah. Sebab apa? Kita kena sampai, kita kena sungguh-sungguh, kita kena mendalami haqaiqut tauhid. Besok bila balik, malaikat Zabaniyah tanya kita, man rabbuka? Kita tak keliru. Kita tak keliru. Sebab dalam hidup kita, cuma ada satu Tuhan. Allah. Jadi kita tidak bergantung kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Yang ni berhala-berhala dalam diri ni kena buang. Kita tak jadikan nafsu kita sebagai Tuhan. Kita tak jadikan harta kita sebagai Tuhan. Kita tak jadikan ilmu kita ni pun sebagai Tuhan. Kita tak jadikan amalan kita ni pun sebagai Tuhan. Ada besok bila balik, kita bertemu Allah, malaikat Zabaniyah tanya kita, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kita tak keliru waktu itu. Sebab kita dianugerahkan Allahu haqaiqut tauhid. Sebenar-benar mentauhidkan Allah, pegangan kita ikhlas. Sebab itu Nabi pesan kat kita, sakit mati, susah mati, banyak mana kita sayang kepada dunia, banyak itu susahnya mati, sakitnya mati. Sebab apa? Sebab pergantungan hati kita tidak selain daripada Allah. Jadi kita tak dapat untuk benar-benar mentauhidkan istighna Allah, tak dapat nak mentauhidkan sifat iftiqar. Jadi bila tak dapat nak mentauhidkan Allah sahaja yang bersifat dengan zat Allah sahaja yang bersifat dengan sifat maha kaya. Allah sahaja tempat sekalian makhluk ini bergantung, berharap. Pada ketika itu, bila kita letak semua perkara ini yang baru datang, tawakkul. Kita berwakilkan Allah dalam semua pekerjaan. Sebab seseorang yang mentauhidkan Allah, dia takkan ragu dengan Allah. Lalu Allah buka kepada dia hasil mujahadah ini. Hasil mujahadah ini, Allah buka jalan kenal dengan Allah. Sayyidina Rasul berkenal dengan Allah dengan jalan Isra' Mi'raj. Kita bukan Sayyidina Muhammad. Kita umat Sayyidina Muhammad. Tengok peristiwa Isra' Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna hawlahu. Sekalian tu berkat. Allah tunjukkan kat Nabi pula. Linuriyahu min ayatina. Ditunjukkan kepada Sayyidina Rasul ini kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Nampak dah kebesaran Allah. Malaikatnya, itunya, ininya, yang Nabi cerita, yang Nabi tak cerita, kita tak tahu.
Anugerahnya, maka Nabi dapat ariftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ada. Kita kena mujahadah untuk kita mengenal Allah. Dengan kebesaran, tanda-tanda kebesaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita pada alam ini. Bila ketika kita mula mengenal Allah, pada ketika itu jatuh kasih, jatuh pergantungan. Tuan-tuan, masa kita bayi, tuan-tuan kenal tak muak tuan-tuan? Tak kenal, sebut pun tak tahu. Dia tak? Masa kita baru lahir kan, sebut mak pun tak tahu. Siapa aja? Mak kita aja. Tak? Kakak kita mai ajak, mak, tu mak, tu ayah, kan? Yang ni kakak, yang ni abang. Ketika kita mula tahu panggil mak kita, kita teriak pun kita panggil mak kita. Kalau mak kita tak ada pada waktu itu, kita akan teriak. Kita bergantung dengan mak kita. Mak kita tak ada, kita akan teriak tuan-tuan, kita akan rasa hilang tempat kita bergantung. Nampak? Allah didik kita daripada kecil dulu. Ni didikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kata ulama, naziratun. Orang yang melihat akan dunia ini serta mengambil ibrah. Naziratun ila dunya ma'al ibrah. Dia tengok semua perjalanan dunia ini, dia ambil ibarat, dia ambil ilmu di atasnya. Ini yang Allah sebut pula, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ada ilmu di situ. Allah didik kita. Datang kasih kita dengan mak kita. Datang rindu kita dengan mak kita. Tak kala kita mula kenal mak kita. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mula kenal Allah, pada ketika itulah datang sayang kita pada Allah. Dan Allah sayang kita pada Allah ini melebihi daripada sayang kita selain Allah. Yang tu kita bawa semua pergi ke Allah. Isteri kita, kita sayang isteri kita, lalu kita bawa kepada Allah. Maknanya, kita sayang isteri kita, kita akan jaga isteri kita, dia tidak akan buat satu perkara yang menjadi kebencian Allah. Kita bawa anak-anak kita, sebab kita sayang anak kita. Lalu kita akan bawa anak-anak kita kepada perkara yang Allah sayang. Sebab semua yang ada dekat kita, kerana kita nak menagih kasih sayang Allah. Aku buat ni semua sebab aku nak Allah sayang aku. Aku ada isteri, maka isteri menjadi sebab aku dapat kasih Allah. Aku ada anak, maka anak ini menjadi asbab aku dapat kasih Allah. Aku ada duit, duit ini menjadi asbab untuk aku dapat kasih Allah. Aku ada mak ayah, lalu mak ayah ini menjadi asbab untuk aku dapat kasih Allah. Aku ada sahabat, maka sahabat ini menjadi asbab untuk aku mendapat kasih Allah. Apa yang ada dalam di sekeliling kita ni tadi tak salah. Tetapi cara mana kita bawa perkara yang Allah anugerahkan ke atas kita. Kita ada ilmu, tapi ilmu kita ni kita bawa untuk kita dapat kasih sayang Allah. Jangan kita ada ilmu, tapi kita bawa ilmu kita kepada kebencian Allah. Jalan yang kita ikut ni tadi. Sebenarnya tak susah pun tuan-tuan. Senang ya. Mudah aja tuan-tuan. Maka adalah, nampak? Dia sebut apa? Musannif sebut apa? Maka adalah engkau setengah daripada orang yang dikasihnya.
Dengan mujahadah kita dekat dengan Allah. Lalu Allah bukakan kepada kita jalan kenal Allah. Lalu kita duduk di mana, tuan-tuan? Duduk di tempat hamba yang Allah sayang. Tuan-tuan, syurga ni, akhirat ni, dia terbalik semua. Dia terbalik semua. Semua terbalik. 1000 tahun sini, sehari sana. Terbalik Di sini kita ada isteri. Pernah tak kita dalam berkahwin tak ada masalah? Pernah tak, tuan-tuan? Ada, tetap ada punya. Tapi di akhirat ada isteri tak ada masalah. Bukan seorang, tuan-tuan, ratus. Tak ada masalah. Anak tak ada masalah. Wildanun mukhalladun. Dia terbalik. Semua terbalik. Sebab itu kalau nak duduk di akhirat, kena rasakan dulu dalam dunia ni. Mana apa sifat ahli syurga Allah? Sakinah, ketenangan. Kita ada isteri, lalu isteri kita menjadi asbab kita tenang dengan Allah. Nabi didik kita tu. Bila Nabi dalam keadaan takut, siapa tenangan dia? Isteri Sayyidina Rasul, Siti Khadijah yang tenangkan dia. Ketika Nabi pertama sekali Nabi terima wahyu, Nabi dalam keadaan takut, Siti Khadijah ambil kain gebak, selimut dia. Selimut Sayyidina Rasul. Sebab itu ketika Siti Khadijah berkata kepada Sayyidina Rasul satu perkataan yang buat Nabi cukup sedih. Allah. Apa dia? Ya Rasulullah, ya Habiballah, esok kalau aku mati, kata Siti Khadijah, jika tulang belulang aku ni laku, anjuailah. Jika tulang belulang aku ni laku, anjuailah. Anjuai untuk hang tegakkan Islam ini. Sampai tara tu, tuan-tuan. Ni tak mati lagi. Sampai dia fikir dah, lepas dia mati aku nak tolong Nabi, apa dia kata? Tuan-tuan, Allah Rabbi. Kenapa? Kerana pada ketika itu bila Allah bukakan kepada kita jalan ma'rifah, Allah bukakan kita jalan kenal Allah, tak ada satu pun kebaikan yang ada pada kita ini jika kita tak bawa pi kepada Allah. Sampai Siti Khadijah kata, kalau boleh lakulah tulang-tulang ni, juailah. Jual, hang buat untuk Allah. Tuan-tuan. Ya. Macam mana? Kita macam mana? Isteri kita macam mana? Anak kita macam mana? Kita tengok diri kita macam mana? Kerana apa, tuan-tuan, kita tak boleh pergi sampai lagu tu? Sebab kita lebih mengenal selain Allah daripada Allah. Kita lebih kenal selain Allah daripada Allah. Inilah. Baik, tuan-tuan. Maka bahawasanya ma'rifah itu awal lil wahib dan nihayah matalib. Awal bagi orang yang dapat anugerah dan akhir perjalanan penuntut. Ya. Tuan-tuan, kita mengaji berapa lama? Banyak mana kita kenal Allah? Ajarlah. Balik ni kita tanya.
Berapa lama dah kita hidup? 50 tahun, 60 tahun. Banyak mana kita kenal dah? Sebanyak mana kita kenal Allah? Banyak mana? Besok apabila malaikat tanya kita, siapa Tuhan kamu? Bila kita tak kenal Allah Ta'ala pada ketika itu, tuan-tuan, boleh tak kita jawab Allahu Rabbi? Sebab jawapan ni jawapan roh, bukan jawapan jasad. Alam barzah ini alam roh, bukan alam jasad. Kenal ni tuan-tuan. Tuan-tuan kenal saya tak banyak mana? Orang tanya, kenal tak Ustaz Ahmad Rizam? Kenal, dia kata. Dia mengajar di Masjid Timah. Dia duduk tak mana, yang tu aku tak tahu. Tapi aku tahu dia mengajar di Masjid Timah. Tuan-tuan kenal, takat tu ya. Jumpa pula kawan ni. Jumpa kawan ni, dia kata, kenal tak Ustaz Rizam? Kenal. Dia mengajak di Masjid Timah, dia duduk di Selangor. Di kawasan ini, takat tu ya. Ya. Ada orang kata pula, aku kenal sebab aku pernah jalan dengan dia, aku pernah duduk sebilik dengan dia. Nampak tak? Takat mana? Banyak mana kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni lah. Jadi tatkala, yang ni makhluk tuan-tuan. Makhluk. Yang saya bagi contoh ni makhluk. Pada Allah laisa kamitslihi syai'un. Tuan-tuan punya kenal lah, sehingga bila orang sebut nama dia, tuan-tuan terbayang dah muka dia. Yang ni makhluk. Kan? Kita nampak dah, yang ni orang dia, yang ni orang dia. Macam mana, banyak mana kita kenal Allah. Itu dia. Maka tatkala demikian itu dah, tiada mengapa dengan sedikit amal, dan tiada dibukakan bagimu pada demikian jalan itu, melainkan menghendak akan dikau hampir daripada demikian hadrahnya. Musannif ni cakap apa? Tak mengapa amal sikit. Dia kata, baik, kawan ni dia semayang 2 rakaat. Kita semayang 10 rakaat. Kualiti 2 rakaat dia menyamai dengan 10 rakaat kita. Ni. Kita semayang 2 rakaat. Kawan tu semayang 2 rakaat. Kita bubuh 10 rakaat. Tapi kualiti 2 rakaat dia menyamai dengan 10 rakaat kita. Kita cup-cap 10 rakaat. Kawan ni, dia semayang 2 rakaat. Ketika dia sebut nama Allah ketika tu, dia rasa dah. Dia rasa, ma huwal ihsan? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarah fa innahu yaraka. Ada hadis kan tuan-tuan, bila kita baca Fatihah, Allah jawab Fatihah kita. Pernah dengar tak hadis tu? Ada kan? Berapa kali kita rasa tuan-tuan? Sebab ini hubungan roh tuan-tuan. Hubungan roh. Allah Rabbi. Itu tadi tuan-tuan, petang tadi saya tengok ada satu video tuan-tuan. Ada satu hamba Allah dia baca hadis Qudsi. Teriak saya tuan-tuan. Hadis Qudsi, seorang pemuda, bila kita ni buat maksiat, kita seru ya Rab, ya Rab, ya Rab tengah malam. Allah jawab, labbaik Allah, labbaik ya abdi, labbaik ya abdi, labbaik ya abdi. Kita tak dengar. Orang yang ada dosa maksiat, tengah malam dia bangun. Dia sebut ya Rab, ya Allah, ya Allah. Allah jawab,
Labbaika ya abdi. Walaupun kau gunakan nikmat yang aku bagi untuk kau buat maksiat, tapi tak apa. Sebab kau datang, Allahu, kau seru nama aku tengah malam, kau minta ampun dengan aku. Ya. Besarnya kasih sayang Allah. Besarnya kasih sayang Allah. Ya. Allah. Kita semayang sunat nak cepat habis. Betul tak? Lepas itu kita rasa kosong. Kosong semayang kita. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Berapa kali kita semayang, kita rasa bahawa kita hampir dengan Allah? Berapa kali? Macam kita pergi Madinah. Kita pergi Madinah, kita duduk depan makam Nabi. Hari pertama kita pergi macam dekat sangat dengan Nabi. Betul tak? Hari kedua tak ada rasa apa pun. Hari ketiga, duduk depan makam Nabi. Betul tak? Langsung tak ada rasa apa. Boleh selfie. Kita boleh enjoy depan tu. Hari mula-mula ya. Mula-mula ya. Kita macam rasa. Hari kedua tak ada dah. Hari ketiga pun tak ada dah. Dah jadi biasa dah. Macam itulah tuan-tuan. Ya. Bila tatkala kita melanggar adab-adab seseorang hamba Allah, pada ketika itu zauq ini Allah tak bagi. Rasa ni Allah tak bagi. Sebab itu ulama tuan-tuan, jangan kata dia semayang, dia zikir saja. Pada ketika itu dia rasa diperhatikan oleh Allah. Betul tok guru kita. Depa duduk tu depa dah macam mana dah? Ayat mata depa dah macam mana dah? Ayat mata depa. Tuan-tuan yang biasa duduk dengan syekh-syekh ni, dengan tok guru, tuan-tuan perhati dia tengah malam. Saya tuan-tuan dalam seumur hidup, seorang hamba Allah, saya jumpa di mana tuan-tuan? Di Pahang, Uludong. Di Uludong tuan-tuan, Pahang. Dia duduk dalam masjid Uludong ni tuan-tuan. Saya i'tikaf di masjid tu. Saya duduk di masjid tu. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Dari jam 10 malam sampai subuh, dia duduk tawaruk kiri, tasbih dia tak berhenti jalan. Kita nak kata kita hebat ke mana? Saya tidur tuan-tuan, pukul 1 saya bangun, saya tengok dia. Tasbih dia tak berhenti tuan-tuan. Ni, mata kepala saya tengok. Daripada jam 10 malam sehingga subuh. Saya bangun pukul 1 pagi, tasbih duduk jalan. Tasbih duduk jalan. Saya bangun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Tengok tasbih duduk jalan lagi. Dia duduk tuan-tuan, bukan baring. Sekali-sekali tuan-tuan dengar suara dia merintih. Allah, Allah, Allah. Kita dengar nama Allah tuan-tuan, kita tak rasa apa pun. Kita nak perhabis semayang tarawih tak banyak, 20 rakaat, kita rasa azab tuan-tuan. Kita rasa lama lah sangat ni, imam nak baca ni. 8 rakaat tuan-tuan. Bagi kita tanya, aku ni dengan Allah pasal apa? Aku terasa berat. Aku rasa macam seksa sangat dengan Allah Ta'ala. Itu yang dulu saya duk sebut tuan-tuan. Orang dengan dunia ni dia sanggup mati-mati, tetapi dengan akhirat dia tak sanggup mati-mati. Orang sanggup bermati-mati dengan dunia, tetapi dia tak sanggup bermati-mati dengan akhirat. Beza dengan orang dahulu. Mereka sanggup bermati-mati dengan akhirat.
Dia orang dulu. Kita sekarang buat apa saja, semua tala ke dunia. Bila kita tengok tuan-tuan, tak mampu nak lawan apa. Allah. Itu yang saya tengok dengan mata kepala sendiri. Yang tok guru kita yang lain, Allah amalan ni Pak. Maka tatkala demikian tu bukan situ. Dan tiada dibukakan bagimu pada demikian jalan ini, melainkan menghendaki akan dikau hampir daripada demikian hadrahnya. Allah buka kita jalan ni supaya apa? Supaya kita hampir dengan Allah, dekat dengan Allah. Kita kena dekat dengan Allah. Kita makin hampir dengan Allah. Kita makin seronok dengan Allah. Kita makin yakin dengan Allah. Itu. Kita tengok kita macam mana. Kita yakin dengan siapa? Kita semakin yakin dengan siapa? Saya tanya. Allah. Kita belajarlah tentang kita belajar. Belajar, makin belajar. Ni malam ni saya nak beritahu sikit dengan pegawai tadbir Masjid Timah. Bermula malam ni, jangan bagi saya sampul sagu hati tentang bermula malam ni. Masjid jangan bagi saya sampul sagu hati. Sehinggalah seterusnya. Tapi saya mengajar setiap bulan. Tuan-tuan jangan risau lah. Tapi sampul sagu hati tu saya tak terima. Mula pada malam ni Masjid Timah Saya cerita dengan bukan Masjid Timah ya, semua masjid saya buat itu. Masjid Timah jangan kecil hati pula. Saya buat semua masjid. Semua masjid. Dekat sebulan lah. Semua masjid bagi duit minyak, bagi sagu hati sampai saya tak ambil. Saya pulang balik. Saya buat dengan rumah saya. Saya kata mujahadah ni yang aku tak pernah buat puluhan tahun. Tapi aku nak buat. Aku nak rasa apa rahsia dah. Apa rahsia dah. Saya buat dengan rumah saya. Kemarin pun saya bincang. Benda yang kita rasa Allahu Akbar. Tapi tentu ada kemanisan dan ada rahsia yang Allah letak di situ yang kita tak tahu. InsyaAllah. Ni tentang. Ni pegawai takbir Masjid Timah. Semua masjid lah. Timah ke, Masjid Emas ke, Masjid Besi ke. Semualah. Nak beritahu lah. Nanti lagi saya pulang balik lagi. Orang masjid terkejut pula. Terkejut. Saya nak belajar macam mana. Apa rahsia dah. Apa keseronokan dia. Bila kita buat ni, kerana Allah dan Rasul. Kalau kita tolak yang ni, nak isi minyak boleh tak? Ni seronok tuan-tuan. Seronok buat kerja agama ni. Nak belajar macam mana? Allah sayang aku. Allah redha aku tak? Boleh tak hambuang benda ni? Puluhan tahun hambuang. 2021 hambuang. Boleh tak? Percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun jalan ni aja. Ataupun banyak jalan lagi. Mana tahu tuan-tuan? Tiap kali saya pergi Petropang, toke semua suruh bagi free kat saya, mana tahu? Benda ni tak sampai pada akal kita. Tapi pada Allah tidak mustahil. Tak mustahil tuan-tuan. Abang ipak saya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak satu tok guru di Melaka tu, Sungai Udang, Tuan Guru Haji Wahid? Tak pernah dengar? Tuan-tuan kenal tak? SM Salim, kenal kan? Kenal. Jeffrey Din kenal tak? Jeffrey Din, kenal. Dan satu ulama ni tuan-tuan, abang ipak saya, minyak dia reserve. Minyak dia reserve. Daripada Melaka tuan-tuan nak balik Kuala Kubu Baru.
Tok Guru bagi duit RM100. Bayi pak saya meninggal. Tok Guru kata, yang ni jangan isi minyak. Hang pun balik terus ya. Duit ni untuk hang makan dengan minum. Sampai Kuala Lumpur Baru, tuan-tuan, reserve ni Melaka, tuan-tuan. Melaka, Kuala Lumpur Baru. Tentang waste nanti ada berapa ratus kilometer. Abang saya boleh pakai 3 hari kereta dia. Hari yang ketiga, dia mula kata apa? Ish, kata dia. Saat pergi sampai tengah jalan, mampu minyak habis. Yang ni jadi suruh dalam hidup kami. Bukan nak pelawak kata. Ni bukan riwayat hadis palsu tak nak, tuan-tuan. Yang ni hadis mutawatir punya. Benda tu saya tengok sendiri. Bila dia kata apa dah? Ish, takkan 3 hari tak habis. Kering sungguh, tuan-tuan, mati enjin. Sebab apa? Nak cerita, saya bukan nak cerita pasal wali ni. Saya bukan nak suruh tuan-tuan dengar cerita wali ni. Saya nak bawa pada usulnya. Pada usulnya, pada hak Allah Ta'ala, tidak ada yang mustahil. Hak benda yang tak sampai pada akal kita. Tapi pada Allah tidak mustahil. Sayyidatina Maryam mengandungkan Nabi Isa tanpa melalui jalan perkahwinan. Itu benda mustahil ke? Benda apa, tuan-tuan? Nabi Adam AS tak ada mak, tak ada ayah, tetapi dijadikan oleh Allah. Sampai akal kita tak, tuan-tuan? Fikir apa? Tak sampai akal kita. Kita dalam perut, dalam rahim mak kita, duduk dalam ayak, tuan-tuan. Orang panggil ayak apa? Ayak ketuban. Betul tak? Masa kita duduk dalam perut, kita duduk dalam ayak. Betul tak? Kita keluar daripada perut, mati pula, lemah pula dalam ayak. Takkan tak tera lagi 9 bulan, 10 hari duduk berenang. Kita belajar berenang 9 bulan, 10 hari. Tak tera lagi lah, tuan-tuan. Tak ada rest punya tau. Awak bila keluar daripada perut, kita lemah. Yang tu sebab alam rahim. Cerita alam rahim. Hang tak ada upaya punya. Hang tak ada akal lagi. Hang tak ada nafsu lagi. Aku jaga. Tapi bila hang keluar daripada rahim, aku sertakan kepada diri hang akal dan nafsu. Saya bawa lagi, tuan-tuan, nak bagi faham. Cerita dengan cerita dengan Allah ni. Tuan-tuan pernah dengar tak orang gila mati sebab COVID? Ada tak? Ada. Sajalah. Malam ni santai-santai lah, sebab saya nak balik lah malam ni. Kita mengaji setiap bulan duduk serius dia tak seronok lah. Kan? Pernah tak dengar? Orang gila kena COVID, positif COVID, mati. Pernah dengar tak? Saya tanya banyak tempat, dia kata tak ada. Orang gila tak kena COVID tu. Orang gila tak kena COVID, dia tak pakai mask pun. Orang gila tak cucuk vaksin pun. Betul tak? Tapi Allah jaga orang gila sebab Allah cabut dah akal dah. Dia macam budak kecil. Hang tak ada akal. Lalu aku jaga hang. Aku cukupkan kehidupan hang. Orang gila dia makan sehari 3 kali, tuan-tuan, macam kita. Sebab tak gaduh fikir pun. Betul tak? Tuan-tuan, orang gila ada kencing manis tak? Ada tak? Duk yang kencing manis ni gila ke tak gila? Dia nak tanya sajalah. Nak tanya saya. Yang duk ada kencing manis ni tak gila. Yang duk menterkedara gula ni tak gila. Ada akal. Ada akal, tuan-tuan.
Yang duk kedarah pula ni. Dah tahu dah. Tapi melampaui batas. Hang tanggunglah. Sebab hang masih ada akal. Orang gila, kedarah gula pun Allah jaga. Sebab dia tak ada akal. Nampak tak? Tuan-tuan pernah dengar tak orang gila merogol? Bulan ni kita ceramah lain macam sikit. Pernah dengar tak? Orang gila merogol seorang suri rumah. Ada tak tuan-tuan dengar? Hak merogol ni yang gila ke yang tak gila? Jadi sebenarnya siapa gila? Ada kai tuan-tuan. Ada kai tuan-tuan. Ada kai. Tentang kalau pergi madrasah saya, ada 4 orang gila. Sampailah. Seorang perempuan. Kerja lain tak ada. Seminggu sekali, jumpa 3 hari sekali, jumpa saya RM20. Nah. 3 hari sekali. 3 hari sekali, jumpa saya RM20. Seorang gila pula, kerja dia apa? Orang mai saja, dia akan doakan orang. Dia akan doa. Saya pernah dulu tuan-tuan, lutut saya sakit, saya pakai tongkat. Dia mai jumpa, dia menangis tuan-tuan. Orang gila, dia tengok saya pakai tongkat sebab lutut saya sakit, saya jatuh. Dia mai depan rumah, dia teriak tuan-tuan. Ni gila tuan-tuan. Yang tak gila, gelak kat kita. Padam muka, dia kata. Yang gila ni mai depan rumah, dia kata, Abi, pasal apa ni? Pasal apa sakit? Dia teriak. Abi, angkat tangan boleh tak? Saya nak doa. Tuan-tuan, dia doa tuan-tuan. Dengan kasih sayang Allah, seminggu saya sihat. Dia punya gelak tuan-tuan. Dia kata apa? Tiap kali orang mai, dia bagi tahu. Dia kata, Abi ni dia sihat, akulah doa, dia kata. Ni aku doa, dia kata. Aku doa dengan Allah, aku bagi dia sihat. Aku tak mau tengok dia sakit pakai tongkat. Aku tak sanggup tengok, dia kata. Yang orang gila. Ya? Madrasah saya ada 4 orang gila. 3 laki-laki, 1 perempuan. Ya? Dia kalau tak boleh naik semayang, dia habaq. Habis dia kata, saya semayang kat rumah nak. Tak mau naik lah. Orang semua kata saya gila. Habis seorang je kata saya tak gila. Saya abang dia, macam mana aku nak kata hang gila? Yang tak gila pun tak naik, macam mana? Yang tak gila pun tak mau naik semayang jemaah. Hang yang gila pun, hang boleh bagi tahu. Hang bagi tahu kat aku, yang hang tak boleh naik sebab orang kacau hang. Jadi kita fikir juga, siapa gila, siapa tak gila? Hang nak bagi tak? Betul tak tuan-tuan? Seronok lah, seronok sungguh. Saya pernah duduk tuan-tuan dengan orang gila serumah 3 bulan. Saya nak kenal diri saya, siapa dia? 3 bulan, saya duduk dengan orang gila, 3 bulan. Duduk sekali, makan sekali. Seronok lah tuan-tuan pengalaman tu. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try tu. Syok. Duduk dengan orang gila, baring tengah jalan. Kita duduk jalan dengan orang gila, baring tengah jalan tuan-tuan. Polis pun kata, saya pun gila, dia kata. Dia kata, tak ada orang yang betul boleh duduk dengan orang gila. Orang gila, dia kata. Tapi saya tak ada kad lah. Kad orang gila tu tak ada lah. Baik. Lepas setengah. Nak berhenti dah ni? Pengalaman tuan, kami kat madrasah kalau malam Jumaat. Ini ada bawa satu zikir, Ya Latif. Bacalah takat 1000 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tuan-tuan tak? Orang gila ni dia teriak tuan-tuan. Sampai dekat 300 kali kami baca Ya Latif, orang gila ni teriak. Hak tak gila, sangat tuan. Hak tak gila ni tuan-tuan, sangat.
Yang gila ni teriak tuan-tuan, ya Latif. Kita pun tak tahu siapa gila, siapa tak gila. Kalau fikir tuan-tuan, kita gila. Maknanya tentang kita tak tahu siapa Allah nak angkat, siapa Allah nak bagi turun. Kita semayang, memang kita semayang. Kita fikir, kita puasa. Yang ni. Baik. Bagi berhenti kat perenggan. Allah. Dan di sanalah dikenalkannya kepadamu pada segala anwa'ut takrim. Bila kita mula dibukakan pada amalan kita dengan rasa Allah bukakan jalan kenal kepada dia, maka ibadat kita lakukan dalam masa kita mula kenal Allah. Maka Allah buka pintu-pintu, cabang-cabang kemuliaan. Allah tunjuk kat kita cabang-cabang kemuliaan. Dan ditanjapkannya bagimu barang yang Allahu tiada engkau ketahui padanya. Dan ditunjukkan bagimu barang yang tiada engkau ketahui padanya. Lalu Allah pimpin kita tentang. Dan Allah tajalikan, Allah tunjukkan kepada kita kebesaran Allah. Cubalah tuan-tuan. InsyaAllah. Saya rasa cukup setakat ni nah. Pertemuan kita pada bulan ni. Sebenarnya dengan Allah Ta'ala ni seronok tuan-tuan. Betul ulama ada. Sebab saya lalu dah ni. Ulama kata dunia ni lagi kita tolak, lagi dia mai. Saya tuan-tuan ni pengalaman saya nak cerita. Nak bagi katuk ni. Nak cerita, nak tutup. Orang tu offer saya pergi umrah ni tuan-tuan. Lepas seorang. Dah masuk 7 company. 7 syarikat umrah. Yang tawarkan saya pergi umrah. Lagi saya tolak, lagi dia mai. Lagi saya tolak, lagi dia mai. Lagi saya tolak, lagi mai tuan-tuan. Ni bukan seat ekonomi punya tau. Bukan seat ekonomi punya. Dia ni duduk semawar kita seat bisnes punya tuan-tuan. Boleh lena 9 jam lah. Setiap tawaran saya tolak. Syok tuan-tuan. Saya abang dengan rumah kita. Saya kata, sebenarnya kita ada seruan. Seruan Nabi Ibrahim sampai kat kita. Rumah saya kata apa? Abang tolak ni, abang tak pergi lah. Pergi. Tapi bukan cara ni. Sebab apa? Ketika aku menerima salah satu daripadanya, aku menyakitikan hati orang lain. Nampak? 7 travel, saya terima satu. Saya sakit takkan tuan-tuan? Hati 6 travel lain. Sakit tak tuan-tuan? Ketika saya kecilkan hati orang lain, saya mengembirakan satu orang, tetapi saya menyakiti 6 orang. Agak-agak ibadat saya ke mana? Benda dia halus tuan-tuan kan? Halus tuan-tuan. Kena tengok. Kena tengok tuan-tuan. Tapi ketika benda ni sampai, mana apa dia? Kita ada seruan daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Dah? Tak tahulah bila nak sampai kaki kita di sana, kita tak tahu. Cara mana? Adalah cara dia. Siapa tahu takdir Allah? Tak ada siapa tahu kan? Baik. Dan dekat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan, satu yang tak akhir. Masjid malam ni tolong jangan buat tabung pun jangan buat nah.
Tabung pun kita tak buka malam ni. Saya nak minta tuan-tuan doa je. Tuan-tuan doa madrasah saya. Orang selalu tanya, Ustaz tak terima langsung sumbangan orang ramai? Terima. Kalau mereka bagi, mereka jumpa saya terimalah. Tapi saya tak mau buat trend tabung di masjid ni, saya tak mau. Saya nak katuk dah. Saya nak berhenti dah. Saya nak berhenti dah. Tapi kalau bagi jumpa kat saya, yang tu itu cerita lain. Itu cerita lain. Untuk saya buat kutipan di masjid ni, saya harap semua pihak masjid tolong berhentikan lah. Saya bukan merajuk tuan-tuan tak. Ya. Bukan merajuk tau. Saya nak belajar diri saya, betul tak? Ustaz duk cakap ikhlas kerana Allah ni, betul tak? Betul tak? Saya pun kena belajar juga. Takkan duduk depan dia duduk mengajar tuan-tuan. Ya, saya kena belajar juga. Ustaz kata yakin. Ustaz yakin tak? Betul tak? Duit memberi bekah ke Allah memberi bekah? Tuan-tuan tahu kan? Saya tak berniaga, tak ada apa pun tak ada. Saya tak buat madu. Last sekali. Last ni. Boleh tak ni? Last ni bukan cerita kitab dah. Yang ni saya sampaikan hajat hamba Allah. Hamba Allah. Dia mai daripada Ipoh tuan-tuan malam ni. Dia bawa kalender ni. Iaitu Darul Hijrah Production. Kalender ni tuan-tuan. Tadi dia habaq dengan saya. Dia minta tuan-tuan tolong sokong dia. Kalender ni harga dia RM5. Tapi tak tahu tuan-tuan. Sampai masjid. Ini takdir Allah. Tiba-tiba ada hamba Allah. Dia dah bayarkan kalender ni. Jadi tuan-tuan kerja mudah yang malam ni. Tuan-tuan pergi luar lagi. Ambil je kalender ni. Ambil saja. Sebab hamba Allah ni kata. Nanti dia kira dengan tuan ni. Hamba ni sahabat kita Abu Bakar Osman. Tuan-tuan tolong doakan hamba Allah ni. Mati husnul khatimah. Hidup dia berkat. Dia nak buat saham agama. Ya. Tuan-tuan ambil je. Tak kira tuan-tuan ambil 1 ke, ambil 10 ke. Janji tuan-tuan bagi clear apa dia buat malam ni. Jadi dia balik tu, kita menggembirakan hati saudara Islam kita. Besok Allah gembirakan hati kita. Dunia akhirat. Ini janji Nabi tuan-tuan. Siapa yang menyukakan hati saudara Islamnya dalam dunia, lalu Allah akan sukakan hatinya besok dia yaumul akhirat. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan keluar ni, tuan-tuan ambil kalender ni. Ambil saya. Boleh nah? Untuk tahun depan ni 2022, ingat 2021. Dah 2021 tuan-tuan jangan ambil nak habis 2022. Tuan-tuan ambil semua tau. Insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan tak ambil berdosa. Ambil ya. Insya-Allah dekat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkan iman kami ya Allah, ikhlaskan akidah kami ya Allah, peliharalah akidah kami dan tauhid kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah di kalangan hamba yang kau sayang dan kau kasih ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap amalan kami ya Allah ikhlas kerana-Mu semata-mata, kerana menuntut kasih sayang-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada Engkau ya Arhamar Rahimin, berkatkan hidup kami ya Allah, berkatkan mati kami ya Allah, dan berkatkan kami selepas kematian kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, angkatlah segala masalah kami, sihatkanlah sakit-sakit kami ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.